Dr. Samsuri. Gagal dan terus gagal untuk memujuk UMNO BN untuk menjadi Perdana Menteri ke-11 Malaysia di Istana dan Putrajaya sehingga hari ini. Berdasarkan satu maklumat sulit yang paling panas, ahli Parlimen Kemaman yang baharu sahaja menang minggu lalu dengan majoriti yang sangat besar, gagal melobi jawatan Perdana Menteri ke-11 Kerajaan Pintu Belakang di hadapan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu di istana. Ya, ini adalah maklumat perisikan oleh intelijen Kerajaan Malaysia yang baru sahaja saya terima. Dr. Samsuri, selepas menang PRK Parlimen Kemaman, kena game, kena tipu oleh Tun, oleh Abah, oleh Tok Guru Hadi Bawang. Kononnya beliau boleh menjadi Perdana Menteri sekelip mata jika menang PRK Parlimen Kemaman. Tetapi cukup ironi, plot twist dalam percaturan game politik Malaysia yang semakin panas menunjukkan satu realiti yang cukup pahit untuk ditonton dan didengar. Sukacita saya ingin umumkan, Dr. Samsuri gagal melobi jawatan Perdana Menteri ke-11 Kerajaan Tebu Atap di Istana dan Putrajaya. Kenapa dan mengapa Dr. Samsuri, ahli Parlimen Kemaman yang baharu, gagal merampas jawatan Perdana Menteri daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya? Ini adalah persoalan pokok dan persoalan yang cukup signifikan untuk sama-sama kita bahaskan secara objektif dan rasional. Pakcik makcik Otok Arong. Antara sebab musabab Dr. Samsuri gagal melobi jawatan Perdana Menteri ke-11 adalah kerana Parti PAS membuat pakatan politik bersama Parti Bersatu, Parti Pejuang dan Parti Perikatan Nasional. Dr. Samsuri boleh menjadi Perdana Menteri Kerajaan Tebu Atap, Kerajaan Pintu Belakang, jika PAS keluar daripada Perikatan Nasional. Parti PAS sangat hebat dalam percaturan kuasa ini. Tetapi kesilapan terbesar Tok Guru Hadi Bawang dan PAS adalah mereka gagal melobi jawatan Perdana Menteri ke-11 untuk Dr. Samsuri. Rentetan kedupangan percaturan kuasa PAS itu sendiri yang bergabung dengan Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional yang menjadi pembangkang di Putrajaya. Berdasarkan satu rahsia sulit,
sememangnya ahli Parlimen Parti PAS berpotensi untuk menjadi Perdana Menteri, khususnya Dr. Samsuri, jika PAS bergabung dengan UMNO, PKR, DAP dan Amanah. Tetapi Tok Guru Hadi Bawang jadi biol, jadi dupang. Tersilap percaturan kuasa kerana matanya jadi gelap melihat wang-wang rompakan rasuah yang disogok oleh Abah dan Atuk dalam Perikatan Nasional. Oleh sebab itu, penyokong-penyokong Parti PAS, pengundi-pengundi Parti PAS, tersipu-sipu malu dalam percaturan kuasa ini. Kerana Dr. Samsuri terbukti gagal melobi jawatan Perdana Menteri ke-11 Kerajaan Tebuk Atap Kerajaan Pintu Belakang di Putrajaya. Sebab kedua, Dr. Samsuri gagal merampas dan merompak jawatan Perdana Menteri daripada Datuk Seri Anwar adalah kerana PAS gagal memujuk Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu Islam untuk mengangkat Dr. Samsuri menjadi Perdana Menteri Kerajaan Deep State, Kerajaan Pintu Belakang di Istana Yang di-Pertuan Agong. Ramalan saya sangat tepat. Yang di-Pertuan Agong masih berada di luar negara. Isham Jalil kata Dr. Samsuri tidak mustahil akan menjadi Perdana Menteri sebelum PRU ke-16 jika berjaya memujuk UMNO. Saya ingin memperbetulkan teori percaturan politik ini. Berdasarkan intelligent information, Dr. Samsuri hanya boleh jadi Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap sebelum PRU 16 jika berjaya memujuk kingmaker baru politik dunia bernama Yang di-Pertuan Agong, yang kini membuat lawatan rasmi ke negara UAE di luar negara. Saya ulang, Datuk Samsuri hanya boleh menjadi Perdana Menteri ke-11 Kerajaan Pintu Belakang Iblis, Syaitan dan Dajjal di Putrajaya jika berjaya memujuk Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu Islam di Istana Negara bagi menggulingkan Kerajaan Anwar, Kerajaan Rakyat dari belakang pintu istana. Ramai orang tidak tahu, di bawah Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, UMNO tidak ada kuasa untuk melantik Perdana Menteri Kerajaan Pintu Belakang di Putrajaya. Yang hanya boleh melantik Perdana Menteri ke-11 Kerajaan Tebuk Atap itu hanyalah Yang di-Pertuan Agong mengikut prinsip Perlembagaan Persekutuan Malaysia dalam game real politik dunia. Dan inilah kesilapan percaturan kuasa. Musuh-musuh UMNO, BN, Pakatan Harapan, GPS, GRS dalam blok pembangkang. Mereka semua tersilap strategi politik kerana selepas PRU 15, PAS dan Perikatan Nasional yang dikepalai oleh Tun, Abah dan Tok Guru Hadi Bawang menyerang dan memfitnah Yang di-Pertuan Agong sebagai referee yang tidak adil dalam proses pelantikan Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya yang kini kekal menjadi milik Datuk Seri Anwar. PAS dan Perikatan Nasional akan sangat mudah buat Kerajaan Tebuk Atap di Putrajaya jika tidak memfitnah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu Islam dalam percaturan kuasa ini. Maka inilah antara masalah paling kronik, masalah paling besar. Dr. Samsuri yang kempunan
tidak dapat jadi Perdana Menteri ke-11 selepas tamatnya PRK Parlimen Kemaman kerana kejahilan, kebodohan dan kedupangan percaturan kuasa Tok Guru Hadi Bawang, Tun dan Abah yang gagal memujuk Yang di-Pertuan Agong di luar negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya mengekalkan jawatan Perdana Menteri ke-10 kerana hubungan yang cukup baik, yang cukup harmoni dengan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu Islam. Inilah kekuatan dan kelebihan Datuk Seri Anwar dalam game real politik kita Pakcik Makcik Oto Arum. Sebab itu, Kerajaan Anwar Ibrahim, kerajaan rakyat, kerajaan madani di Putrajaya tidak goyang sekalipun Dr. Samsuri menang majoriti besar PRK Parlimen Kemaman. Maka, benarlah kata-kata saya. Hakikatnya, dalam game politik ini, jika diamati secara tersirat, PAS dan Perikatan Nasional kalah dalam PRK Parlimen Kemaman kerana Dr. Samsuri gagal memujuk Yang di-Pertuan Agong untuk merampas dan merompak kuasa jawatan Perdana Menteri daripada Datuk Seri Anwar di Istana Agong. Ketiga, Dr. Samsuri gagal melobi jawatan Perdana Menteri ke-11 Kerajaan Tebuk Atap di Istana dan Putrajaya adalah kerana Tok Guru Hadi Bawang masih tidak berjaya mengumpul SD-SD yang mencukupi sebanyak 112 SD sehingga 113 SD sehingga hari ini. Angan-angan mat jenin Tok Guru Hadi Bawang dan PAS ini backfire kepada Perikatan Nasional, kepada Dr. Samsuri yang menjadi bahan troll politik dalam kalangan 33 juta rakyat. PAS hanya ada lebih 40 kerusi parlimen. Ini belum cukup untuk menjadikan Dr. Samsuri, Tok Guru Hadi Bawang dan PAS menjadi kingmaker dalam politik Malaysia. Sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan mempunyai lebih 80 kerusi parlimen. Dari segi perlembagaan demokrasi negara, parti yang paling banyak mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat selepas tamatnya beberapa siri pilihan raya, maka Datuk Seri Anwar yang diangkat, dilantik dan dikekalkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri ke-10 yang absah di Istana, di Putrajaya dan Parlimen. Sebaliknya, secara analisis politik perbandingan, Tan Sri Muhyiddin Yassin, PM tepi shift siang, hanya mempunyai berapa puluh kerusi parlimen sahaja. Tak cukup 40, tak cukup 50 kerusi parlimen. Jika dicampur dengan kerusi parlimen PAS, Dr. Samsuri tak layak jadi Perdana Menteri ke-11. Tak layak untuk angkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong di Istana Pakcik Makcik Oto Arum. Hanya ada 70 kerusi parlimen, itu pun PAS Bersatu dan Perikatan Nasional berpecah belah. Dr. Samsuri dan Tan Sri Muhyiddin berebut jawatan Perdana Menteri, PM tepi depan Agong, maka inilah yang menghalang
PAS dan Perikatan Nasional untuk merampas dan merompak jawatan Perdana Menteri dari belakang pintu Istana Agong Pak Cik Makcik Oto Arun. Oleh hal demikian, saya cukup kesian tengok Dr. Samsuri. Saya cukup kesian tengok Tok Guru Hadi Bawang, Tun, Abah Muhyiddin, yang sampai saat ini tidak dijemput oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu bagi membincangkan pembentukan kerajaan pintu belakang kerajaan Tebuk Atap di Putrajaya. Dr. Samsuri tersilap. Dia ingat kalau dia bergabung dengan Tun M boleh mengangkat beliau menjadi Perdana Menteri ke-11 hari ini. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan Dr. Samsuri tersilap dalam percaturan kuasa ini bersama Tok Guru Hadi Bawang. Mari saya bocorkan rahsia kepada anda semua. Di bawah Undang-Undang dan Perlembagaan Demokrasi Negara, Tun M tidak ada kuasa untuk melantik Dr. Samsuri menjadi Perdana Menteri ke-11 Kerajaan Pintu Belakang Kerajaan Tebuk Atap. Di Istana dan Parlimen. Hanya Yang di-Pertuan Agong yang boleh memberi garanti dan confirmation Dr. Samsuri boleh menjadi Perdana Menteri ke-11 dari belakang pintu Putrajaya, dari belakang pintu Parlimen. Tetapi Yang di-Pertuan Agong cukup bijaksana, cukup genius dalam game real politik dunia ini. Yang di-Pertuan Agong tidak nyanyuk, tidak dupang, tidak bodoh dalam game politik tipu-tipu ini. Yang di-Pertuan Agong tidak akan pancung kepala diri sendiri untuk melantik Dr. Samsuri menjadi Perdana Menteri ke-11 Kerajaan Pintu Belakang dalam keadaan Dr. Samsuri melanggar Undang-Undang dan Perlembagaan bersama PAS dan Perikatan Nasional, melobi jawatan Perdana Menteri depan Agong, depan rakyat dalam keadaan mereka tidak ada sokongan majoriti tipis, sekurang-kurangnya 112-113 ahli Parlimen di Dewan Rakyat. Bertitik tolak daripada pendedahan maklumat sulit high credibility ini. Sedarlah daripada tidur yang lena, wahai penyokong-penyokong pengundi-pengundi PAS dan Perikatan Nasional. Berpejak di bumi yang nyata. Tun M bukan Yang di-Pertuan Agong di negara Malaysia berdaulat ini. Yang menjadi Yang di-Pertuan Agong dalam game politik Malaysia adalah Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Hanya Yang di-Pertuan Agong yang boleh melantik Perdana Menteri ke-11 Kerajaan Tebuk Atap Kerajaan Pintu Belakang. Bukan Tun M. So, akhirnya PAS kekal menjadi pembangkang sebab tertipu dengan mulut manis Tun M yang berlagak jadi agung dalam game politik deep state ini. Tun M tidak ada kuasa lagi. Wahai Tok Guru Hadi Bawang, wahai Dr. Samsuri, wahai penyokong-penyokong dan pengundi-pengundi PAS Perikatan Nasional dalam Malaysia. Sebab itu, kalau anda semua perasan, walaupun beberapa siri pilihan raya kecil daripada bulan Ogos diramalkan kerajaan Anwar akan tumbang di Putrajaya, tak pandai-pandai tumbang. Kerana semua ini adalah penipuan politik, pembohongan politik dan pembodohan politik yang maha dahsyat
oleh Tun yang syok sendiri berlagak jadi agung di istana. Yang hakikatnya dia bukan agung pun yang menentukan Perdana Menteri di Putrajaya. Rahsia game ini cukup simple. Sesiapa yang mengikuti percaturan game politik dupang-dupang Tun, parti politik anda akan hancur dan pupus dimakan hidup-hidup oleh Tun. Dan ini sedang berlaku kepada parti PAS yang ditarik oleh Tun ke lembah kehancuran dan kepupusan. Seperti mana Parti Pejuang, Parti Bersatu hancur dan pupus di tangan Tun M itu sendiri. Sebagai kesimpulan, PAS Bersatu dan Perikatan Nasional sudah masuk perangkap percaturan kuasa Tun M. Sehingga Dr. Samsuri berputih mata menangis darah. Seperti orang gila menunggu bulan jatuh ke riba. Dr. Samsuri dan pengundi-pengundi PAS dan Perikatan Nasional kena game habis-habisan. Gagal menjadi Perdana Menteri ke-11 Kerajaan Tepuk Atap Kerajaan Pintu Belakang di Putrajaya. Kerana hakikatnya yang di-Pertuan Agong tidak berminat untuk melantik Dr. Samsuri sebagai Perdana Menteri ke-11 Kerajaan Tepuk Atap di Putrajaya. Yang di-Pertuan Agong tahu, jika baginda melantik Perdana Menteri Kerajaan Tepuk Atap, 33 juta rakyat akan marah dan benci dengan institusi Beraja Melayu Islam. Dan jika ini berlaku, Tun akan kambing hitamkan Raja-Raja Melayu Islam untuk dipancung sampai mati, untuk menghapuskan sistem monarki. Dan game Tun untuk memerangkap Raja-Raja Melayu Islam adalah dengan cara begini. Tetapi bijak dan cerdiknya yang di-Pertuan Agong, baginda tidak mahukan huru-hara politik berlaku di Istana Negara. Baginda tidak mahu tengok muka Tun Muhyiddin Tok Guru Hadi Bawan Dr. Sem untuk melobi jawatan Perdana Menteri ke-11 Kerajaan Pintu Belakang, kerana semua ini adalah perangkap untuk memenggal kepala yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu Islam untuk menghapuskan sistem monarki, untuk menghancurkan sistem demokrasi berparlimen Malaysia dari pintu belakang istana. Checkmate. Encanto habis. Dr. Samsuri yang gagal memujuk yang di-Pertuan Agong untuk menjadi Perdana Menteri ke-11 dari belakang pintu istana negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Game is over. Dr. Samsuri, PM tepi shift malam yang dikencing-hancing kepalanya oleh Tun M dalam percaturan kuasa Malaysia. Checkmate and game over. Tok Guru Hadi Bawang dan PAS yang kekal menjadi pembangkang selepas tamatnya PRK Parlimen Kemaman di negara ini. Checkmate and game over 100 kali. Abang Muhyiddin PM tepi shift malam, shift siang, shift subuh. Yang gagal menggulingkan Kerajaan Anwar, Kerajaan Agong dari belakang pintu istana dan Putrajaya. Kepada Tun M, teruskan birak kepala diri sendiri, kencing kepala diri sendiri. Tun M pun tak dapat melobi untuk jadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Ini kan Tun M. Nak angkat Muhyiddin jadi Perdana Menteri buat kali kedua. Ini kan Tun M. Nak angkat Dr. Samsuri jadi Perdana Menteri Kerajaan Tepuk Atap. Akhir kata, Tun M berjaya menghancurkan PAS Bersatu dan Perikatan Nasional.
dalam game Real Politik Malaysia. Checkmate yang masuk perangkap 100 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Game is over. Sekian. Terima kasih.